Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Antara pribadi yang menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia sekarang ini adalah kebawah duli yang maha mulia semua sultan-sultan Melayu di Malaysia. Okey, jadi terutamanya kita punya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ampun tuanku. Kita menantikan tita demi tita pengumuman-pengumuman daripada istana dan sebagainya. Pastinya setiap kali ada pengumuman, setiap kali ada titah daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ataupun kenyataan rasmi media daripada istana negara akan menjadi perhatian seluruh rakyat Malaysia. Okey, terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, berita terbaru daripada Istana Negara. Agong sahkan telah berkenan untuk menerima menghadap. Agong berkenan untuk menerima menghadap. Tetapi siapa yang pergi menghadap? Janganlah fikir tentang PR saja. Ingat, di Malaysia kita ada duta-duta asing. Kita ada duta-duta asing di Malaysia. Jadi rupa-rupanya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk menerima menghadap perpisahan dua duta besar asing di Malaysia. Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah berkenan berangkat ke majlis menghadap perpisahan duta besar Arab Saudi ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Mahmud Hussein Said Khatan dan duta besar Qatar ke Malaysia, iaitu Tuan Yang Terutama Fahad Mohamed Kafaud di Istana Negara hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Sultan Abdullah berkenaan menerima kunjungan hormat duta besar Arab Saudi dan juga duta besar Qatar ke Malaysia. Majlis menghadap perpisahan itu telah diadakan susulan kedua-dua duta besar berkenaan akan menamatkan perkhidmatan mereka di Malaysia pada tahun ini. Okey, kita berharap kedua-dua duta besar daripada Arab Saudi dan Qatar ini akan membawa berita-berita yang menarik, yang best-best, yang manis-manis daripada Malaysia. Kami berharap, rakyat Malaysia berharap semoga kedua-dua duta besar ini tinggalkanlah yang buruk-buruk ceritanya, hanya bawa yang manis-manis sahaja. Ceritakan bagaimana kebaikan orang Malaysia, kesopanan orang Malaysia, keramahan orang Malaysia, friendly, suka membantu, kesopanan dan kesusilaan rakyat Malaysia. Manakala kalau yang tidak baik itu lupakanlah dan ampunilah rakyat Malaysia dan ceritakan kepada mereka yang baik-baik, rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mau tidak mau kena terima bahawa kedua-dua duta ini berada di Malaysia pada ketika Malaysia politiknya agak hambar. Jadi harap-harap kedua-dua duta politik ini, duta besar daripada Arab Saudi dan Qatar ini akan membawa yang baik-baik saja balik ke Qatar, yang baik-baik saja balik ke Arab Saudi. Muhammad Hussein telah mula bertugas di Malaysia pada April 2017 dan berakhir pada 21 Oktober ini. Manakala Fahad Mohamed pula akan menamatkan penempatannya pada 4 November ini sejak mula berkhidmat di negara ini pada November 2018. Makna kata kedua-dua mereka telah melalui proses bagaimana menariknya politik di negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Saya selamat pagi pula. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Memang lucu lah politik Malaysia sekarang. Betul-betul lucu. Kadang-kadang logik juga. Tapi pernah kau fikir orang yang betul-betul susah? Ahmad Maslan kata begini, PRU Tengkujuh, kalau hujan pakailah payung. Tak payah ajar kami pakai payung. Kami memang lahir-lahir lagi memang dah pandai pakai payung kalau hujan. Memanglah, takkanlah pakai plastik pula.
Aduh, takkanlah pakai plastik, takkan pakai envelope pula. Memang pakai payung. Masalahnya, kamu pernah pergi tempat kami yang banjir? Kamu pernah datang tempat kami yang banjir? Saya ingat dulu kenyataan daripada bekas timbalan SPR itu. Dia kata semua sekolah-sekolah tempat membuang undi, pusat-pusat membuang undi semua memang sudah strategik. Memanglah strategik. Siapa kata tak strategik? Masalahnya manusia kena jalan pergi tempat mengundi, bukan terbang. Bukan terbang, kena jalan pergi tempat mengundi, pakcik, makcik. Dan bagi makcik-makcik, pakcik-pakcik yang suka sangat pilihan raya tu, mungkin tempat kamu ada MRT, LRT kah, apa RTT, semua ada. Kami ni, kalau banjir, bukan pikir pasal membuang undi, pikir macam mana mau survive. Sebab kalau banjir di tempat saya mengundi, okey, saya jemput Zahid Hamidi, Ahmad Maslan kah, Tok Matasan kah. Kalau banjir tempat kami, saya jemput kamu datang di tempat saya. Kita tengok sama-sama sekolah tempat kami membuang undi. Kamu tengok tempat tu, memang seronok kalau pakai payung kah? Bolehkah kasih selamat diri dengan payung? Di tengah-tengah kebimbangan PR15 diadakan pada musim tengkujuh, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata, pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Anak saya, masuk saja. Anak saya mau masuk tapi dia segan, malu-malu kucing. Saya kata masuk saja. Sebab kenapa hujan sekarang? Hujan dah pakcik. Sekarang ini bukan baru mau hujan, sudah hujan pun. Ada tempat yang sudah banjir pun. Pengundi masih perlu keluar mengundi meskipun cuaca mendung. Menjawab soalan mengenai kesan iklim terhadap ratusan keluar mengundi, Ahmad Maslan berkata, hujan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk tidak keluar mengundi. Memanglah pakcik Maslan. Maslan keluar Pakcik Ahmad. Minta maaf. Maafkan saya, memanglah Pakcik Ahmad. Kalau hujan pergi mengundi. Tapi kalau banjir macam mana mau pergi mengundi? Macam mana mau pergi mengundi? Aduh, okey. Boleh juga kamu bagi alasan kasih pindah tempat mengundi di tempat yang selesa. Masalahnya kampung-kampung yang di tempat kami ni, kampung-kampung pengundi-pengundi di pusat daerah mengundi kami ni, semua naik air. Jadi mau macam mana mau pergi buang undi? Last, siapa punya penyokong yang sanggup mati untuk pergi mengundi, dia menang. Itulah. Okey, menjawab soalan mengenai kesan, Ahmad Maslan berkata hujan tidak sepatutnya menjadi alasan. Jadi, okey. Bukan ada rusuhan pun, dia kata. Tak pernah ada rusuhan sepanjang 14 kali PRU diadakan di Malaysia. Aman damai saja. Apa kena mengenai rusuhan dengan banjir? Rusuhan boleh lari. Banjir macam mana? Aduh, kalau hujan pakailah payung. Jadi, pakai apa? Pakai plastik kah? Kalau hujan pakailah payung. Jadi pada saya mereka perlu keluar mengundi. Katanya seperti dipetik Astro Awani. Lucu lah, aku rasa lucu betul-betul. Ahmad juga berkata, dia menjangkakan jumlah keluar mengundi pada PR15 boleh mencapai 75%. Pakcik Ahmad Maslan. Dulu di Johor dan di Melaka, tiada banjir tau pakcik. Ada COVID saja. Yang keluar mengundi sampai ke 75%, pakcik. Anggaran lebih rendah daripada 82.32% rasmi keluar mengundi pada PRU 14 2018 yang lalu. Pakcik Ahmad Maslan, dengarkan dengan baik. Kami merayulah. Kalau mau ke alasan, mau tunjuk kami, tak payahlah tunjuk pakai payung. Sekarang ini bukan sekadar COVID yang kena fikir. Sekarang ini kena fikir tentang banjir lagi, COVID lagi. Okey, jadi sekarang ada dua perkara. Hujan, banjir, dan COVID. 75%, entahlah. Pada PRU 14, peratusan keluar pengundi berjumlah berjumlah 12.229.500
pengundi yang datang mengundi daripada 14.940.624 pemilih yang berdaftar. Bagaimanapun peratusan keluar mengundi sebanyak 75% akan mewakili lebih daripada angka PR15 dengan angka rasmi daripada SPR setakat Ogos. Setakat ini sudah mencecah 21 juta orang. Wah, kerana ada yang berusia 18 hingga 20 tahun. Okey. Aman Maslan berkata anggaran itu berdasarkan bilangan pemilih berdaftar yang lebih tinggi, termasuk mereka yang mempunyai cuma sedikit minat dalam melaksanakan hak mereka. Katanya mereka jenis tak kisah apa berlaku di kiri dan kanan mereka. Mungkin malas nak ambil bahagian dalam proses demokrasi. Jadi saya ramalkan secara pribadi mungkin yang keluar mengundi adalah 75%. Bukan tak kisah pakcik. Bukan tak kisah. Orang-orang yang tidak mau pergi mengundi itu bukan tak kisah. Tapi dia malas sudah. Dia sudah malas mau melayan sudah. Dia malas sudah. Undi, lepas itu lompat, lepas itu tumbang, lepas itu macam-macam. Undi, tumbang, lepas itu lompat, lepas itu bikin pening lah. Jadi ramai orang kata, bikin apa lagi mau pergi mengundi. Tapi saya kata, pergilah mengundi. Kasih menang kamu punya parti. Kalau kamu mau UMNO menang, kasih menang UMNO. Kalau kamu mau PKR menang, kasih menang PKR. Ramai-ramai keluar mengundi. Kecuali banjir. Kalau banjir dan membahayakan nyawa, panggil APM, panggil polis kah, tentera kah, ambulan kah, bomba kah apa, panggil minta tolong. Jangan pula beranang kamu pergi mengundi, bahaya tahu. Okey. Tapi kalau ada yang sanggup ambil pakai helikopter, mungkin okey lah. Okey. Mereka yang tak keluar mengundi itu secara tak langsung telah menyerahkan hasrat mereka itu kepada mereka yang keluar mengundi. Walaupun itu tidaklah yang setepatnya. Tapi kalau mereka tak keluar, itulah yang boleh disangkakan jelasnya. Sangkaan kamu mungkin kurang tepat kali ini. Yang betul-betul tepat adalah mungkin sudah bosan dengan lompat lah, apalah, caca merbalah sekarang. Okey. So apa pendapat kamu? Pakai payung Terima kasih Pakcik Ahmad Maslan. Terima kasih sebab ajar kami pakai payung kalau banjir, kalau hujan. Okey, kami akan pergi mengundi kecuali banjir. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ramai-ramai kita pergi mengundi. Laksanakan hak kamu. Denyut Nadi Suara Rakyat. Bye-bye.